Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang menulis, nasib malang bakal menimpa Najib lagi. Ini apabila dilaporkan, Jasmine Low akan menjadi saksi pendakwaan dalam kes Najib hari ini. Siapa Jasmine Low? Mantan peguam 1MDB. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan mantan peguam 1MDB, Jasmine Low Aishuan, akan dibawa ke mahkamah hari ini sebagai saksi pendakwaan. Dalam perbicaraan kes mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, nama Low kerap disebut di dalam perbicaraan kes penyalahgunaan dana RM2.3 bilion 1MDB. Low dikatakan merupakan proksi Low Tiak Joo. Sejurus selepas pilihan raya umum ke-14, Low menjadi orang yang dikehendaki pihak berkuasa. Low telah ditahan pada 7 Julai tahun lalu. Dia telah bekerjasama dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dia dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Low adalah saksi penting dalam kes membabitkan pemindahan dana berjumlah $681 dari Tanuri Finance Corporation kepada akaun persendirian Najib. Najib berdepan 4 tuduhan menggunakan kedudukan untuk memperoleh rasuah berjumlah RM2.3 bilion dari 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram. Dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, apakah dengan dipanggilnya Jasmine Low, mantan peguam 1MDB ini, maka banyak perkara lain yang akan kita ketahui selepas ini. Bagaimana dengan nasib Najib selepas ini? Adakah harapan lagi untuk beliau dikeluarkan melalui pengampunan, ataupun beliau memang akan terpaksa menghabiskan 6 tahun lagi di dalam penjara? Selain daripada itu, dengan munculnya Jasmine Low sebagai saksi pendakwaan, yang mana beliau merupakan peguam yang dikatakan sebagai merupakan proksi Low Tiak Joo atau Jolo, akan memaparkan lebih banyak drama, lebih banyak cerita yang kita tak pernah tahu sebelum ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Papa Gomo? Sekarang ini, selepas beliau tidak diperlukan lagi di mana-mana banyak tempat, sekarang ini beliau seakan-akan menjadi pula cyber trooper untuk Perikatan Nasional. Tapi kali ini, hancur dia kena oleh doktor pakar. Ini apabila Papa Gomo tak habis-habis lagi meratib berkait dengan HIV dan selalu cuba mempermalukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Akhirnya, doktor pakar ini tegur Papa Gomo berkaitan dengan kebiadaban beliau yang tak habis-habis meratib tentang HIV dan mengaitkannya pula dengan Perdana Menteri. Seorang doktor perubatan menegur Saitro Papa Gomo yang sesuka hati mengaitkan keadaan fizikal tubuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan penyakit HIV. Dr. Khairul Hafiz berkata, dakwaan Papa Gomo yang mempunyai beberapa rekod saman fitnah itu sebagai salah fakta perubatan. HIV ialah virus yang menyerang dan melemahkan sistem imun manusia, khususnya sel T CD4 yang memainkan peranan penting dalam melawan jangkitan. Penyakit ini kena mengenai dengan sel darah putih. Tiada kaitan dengan apa yang dikatakan ini, katanya sebagai respon kepada tuduhan Papa Gomo. Terdahulu, Papa Gomo atau nama sebenarnya Muhammad Azri Wanderis
menimbulkan pertanyaan mengenai keadaan seperti bonjolan di belakang tubuh Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar Ibrahim. Kata Papagomo, pakai apa tu bapok tua? Bra ke apa? Kata beliau. Penampilan yang tak dapat diubahkan, kata Papagomo. Satu masa nanti melarat ke seluruh badan sampai ke wajah. Tulis Papagomo lagi. Satu dunia akan tahu akibat dari penyakit HIV kau tu, kata beliau. Yang mana Papagomo menulisnya di laman X yang kemudiannya mengundang kecaman orang ramai. Betapa biadabnya Papagomo menulis seperti itu. Kerana beliau tidak tahu dan tidak pasti pun apa yang berlaku sebenarnya. Jauh sekali belajar tentang ilmu perubatan. Dan ketaralah sangat, beliau tidak tahu apa-apa berkaitan dengan HIV. Beliau hanya menulis dan menulis tanpa memikirkan sesuatu. Itu sebabnya banyak kali Papagomo disaman dan kalah saman. Itu yang berlaku. Cakap dan cakap dan cakap, tak fikir dulu, akhirnya kena saman, minta maaf, tapi akhirnya kena bayar saman. Mengulas lanjut, Dr. Khairul berpendapat, Perdana Menteri sebenarnya memakai baju sokongan tulang belakang. Ramai rakyat Malaysia yang mengikuti cerita sebenarnya, kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mengalami sakit tulang belakang ketika beliau di penjara. Oleh sebab itulah, doktor pakar ini kata Anwar Ibrahim sebenarnya menggunakan baju sokongan tulang belakang. Yang ini yang Papagomo tak tahu. Dia ingatkan bonjolan yang ada dalam gambar yang dipaparkan Papagomo itu adalah bra. Aduh, sungguh naif sekali pengetahuan Papagomo tentang perkara tersebut. Lagi satu kata doktor pakar ini, kalau bukan ilusi optik dari kamera, saya fikir yang Datuk Seri Anwar Ibrahim pakai itu ialah back brace. Yang saya tahu dia ada lumbar sclerosis. Kemungkinan besar beliau ada pakai back brace tersebut, jelas beliau lagi. Sehubungan itu beliau menegur agar tidak mengelirukan masyarakat terutamanya dalam perkara berkaitan fakta perubatan. Kalau ia pun nak berpolitik, tak payahlah sampai kelirukan orang ramai mengenai fakta perubatan nasihat Dr. Khairul lagi. Turut menegur Papagomo ialah Dr. Harith yang menegaskan tidak pernah lagi beliau melihat penyakit HIV memakai bengkung atau alatan di tubuh. Masalah HIV dalam darah bukan pada bahagian belakang atau pada dada. Tak perlu nampakkan kebodohan tahap paling tinggi itu, katanya. HIV adalah jangkitan yang menyebabkan imunisasi rendah. Akan jadi mudah letih, templak Dr. Harith lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Itulah, Papagomo cuba nak memalukan Anwar Ibrahim. Tak habis-habis nak memalukan Perdana Menteri. Tak habis-habis nak memalukan Perdana Menteri. Tapi itulah masalahnya. Tidak berfikir dulu dan tidak buat kajian dulu. Terus membuat tuduhan melulu. Rasakanlah kalau tiba-tiba kena saman lagi, habislah Papagomo. Ini apabila doktor pakar sendiri menyatakan bahwa Papagomo berhentilah menjajah perkara yang tidak berguna itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. UMNO makin panas di dalam kerajaan perpaduan gara-gara ada DAP dalam kerajaan perpaduan. Persoalan besar ialah sampai bila mereka boleh bertahan. Sampai bila persahabatan ataupun persefahaman antara DAP dan UMNO ini boleh dikekalkan atau dipertahankan. Sehingga kan ramai netizen, pemerhati politik dan pengikut politik bebas yang ada di Malaysia mula membuat jangkaan dan ramalan silap-silap hari bulan UMNO akan keluar daripada kerajaan perpaduan
akibat daripada perseteruan dan pertembungan yang tidak dapat dielak bersama dengan DAP. Namun demikian, ada juga yang mengatakan kalau UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, sebenarnya yang rugi adalah UMNO. Dan ada juga kemungkinan menurut beberapa pemerhati politik bebas, ada kemungkinan sebenarnya Parti Bersatu sedang mengintai melihat ruang untuk masuk kerajaan perpaduan. Ingat, dalam politik tiada yang mustahil. Silap-silap hari bulan apabila UMNO menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan, Bersatulah yang akan menggantikan UMNO masuk menyokong kerajaan perpaduan. Ditambah lagi sekarang sudah terlalu ramai ahli Bersatu, ahli Parlimen Bersatu yang telah menyatakan sokongan penuh kepada Anwar Ibrahim. Jadi, adakah dengan perseteruan baru antara UMNO dengan DAP ini akan menyebabkan munculnya kemuncak perseteruan mereka? Ini apabila baru-baru ini seorang pemimpin DAP menyatakan berkaitan dengan pengisytiharan kampung yang mana diberikan cadangan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kor Meng. Ekoran itu, pemuda UMNO menolak bincang dengan Eng Kor Meng. Sebaliknya, tawar pula ajar sejarah tanah Melayu kepada beliau. Ekoran kontroversi permohonan pengiktirafan dunia terhadap perkampungan masyarakat Cina, pemuda UMNO memberitahu mereka menawarkan pembelajaran sejarah buat menteri yang berkenan. Ketuanya Dr. Akmal Saleh berkata, pada dasarnya sayap parti UMNO itu tidak beranggapan perlu ada pertemuan di antara pihaknya dengan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kor Meng. Tiada apa yang perlu dibincangkan lagi. Tiada keperluan untuk cadangan ini dan full stop, noktah, katanya. Jika nak jumpa juga boleh, tetapi kami nak ajar YB Menteri Eng mengenai sejarah tanah Melayu dan perlembagaan Malaysia sekali, katanya dalam hantaran di media sosial. Akmal berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Eng mengenai isu pengiktirafan Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO terhadap Kampung Baru Cina di Selangor. Sebelum ini, Kementerian Terbabit dilaporkan mahu mengemukakan cadangan agar pertempatan berkenan mendapat perakuan tapak warisan dunia oleh UNESCO. Bagaimanapun, langkah tersebut mendapat reaksi yang pelbagai dengan sesetengahnya menentang. Ia mendorong Eng menyatakan kesediaan untuk bertemu bagi menjelaskan isu tersebut. Kami menjemput mereka untuk bertemu supaya kita boleh berbincang dan memahami fakta supaya mereka tidak dipedaya oleh pembangkang, kata Eng, dipetik New Street Times. Kenyataan dibuat Akmal bagi pihak pemuda UMNO Malaysia itu adalah antara reaksi terbaru dibuat UMNO. Jika YB setuju, let's find a date. Mari cari satu tarikh yang sesuai, kata Akmal lagi. Sebelum ini, bantahan UMNO turut disuarakan Setiausaha Agung parti itu Ashraf Wajdi Dusuki. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pula mendakwa cadangan dikemukakan Eng tidak pernah dibincangkan dengan UMNO. Adakah selepas ini ianya akan menjadi lebih panas? Apa kata seorang netizen di ruangan sabudin.com ini? Beliau memberikan komen, apa salahnya dengan cadangan Eng? Bukan salah pun. Kabinet boleh bincang jika mahu terima atau tidak. Pemuda UMNO kenalah cerdik sikit, jangan nampak macam budak-budakan, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.